Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang iaitu Muhammad Aminuddin, Muhammad Alif Aiman, Nurul Mawaddah, Nurul Zakiah, Amira Nasuha dan Nurul Jannah. InsyaAllah kami akan membentangkan mengenai mufti negara dan kerelevaannya di Malaysia. Melihat pada bahagian pengenalan ini, umumnya telah kita pelajari. Di sini saya akan pecahkan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, fatwa merupakan elemen yang sangat terpenting dalam syariat Islam, di mana masyarakat seringkali merujuk dan memerlukan pandangan selari dengan perubahan masa yang sangat pantas. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara memberi kuasa kepada negeri-negeri bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal agama Islam. Yang ketiga, memastikan institusi ini berfungsi dengan baik. Kerajaan negeri mengasingkan pentadbiran dengan membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Mahkamah Syariah dan Jabatan Mufti. Dan terakhir, seperti yang kita ketahui, seseorang yang dilantik menjadi mufti merupakan penasihat agama Islam bagi sesebuah negeri atau negara. Di Malaysia, terdapat seorang mufti di setiap negeri yang akan mengetuai institusi fatwa. Masyarakat di Malaysia akan berpandukan fatwa yang dikeluarkan di negerinya sahaja dan tidak melihat kepada negeri lain. Perkara ini berbeza jika dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai mufti negara seperti Mesir, Jordan dan Arab Saudi. Masyarakat di sana berpandukan kepada keputusan atau pendapat mufti negara dalam soal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Aiman bin Madawi dan saya akan menjelaskan berkaitan dengan definisi mufti. Pertama, menurut Muhammad Said, Muhammad dan Abdul Karim Al-Karim Zaidan serta Al-Barawi menjelaskan bahawa mufti ini adalah merupakan salah satu rukun penting dalam fatwa selain daripada mustafti, yakni penyoal, istifta dan juga fatwa. Seterusnya itu, menurut Husain Muhammad Al-Mallah mendefinisikan sebagai seorang yang faqih dan alim dari setiap sudut keagamaan yang berperanan pada sesuatu keadaan dalam menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya itu kita pergi kepada syarat kelayakan mufti menurut Islam. Ada dua, yang pertama disepakati dan yang kedua adalah tidak disepakati. Yang disepakati terbagi kepada dua pula. Yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah mukallaf. Yang pertama Islam. Seorang mufti mestilah beragama Islam kerana mufti ini merupakan syarat asas kerana beliau memberitahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala serta mempraktikkan hukum ke alam realiti. Sehubungan dengan itu, seorang mufti perlulah beragama Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Manakala kita pergi kepada poin yang kedua adalah mukallaf, iaitu berakal dan baligh, kerana merupakan syarat asas kemampuan untuk memahami khitab syarak dengan sempurna dan ianya tidak dapat dilakukan oleh orang gila ataupun kepada kanak-kanak. Manakala syarat kelayakan mufti menurut Islam yang tidak disepakati ada tiga. Pertama adalah adil, yang mana seorang yang dapat membentuk jati diri yang melazimi ketakwaan dan penjagaan maruah sehingga menghasilkan kepercayaan. Yang kedua adalah lelaki. Sebagai sebahagian Asy-Syafi'iyah mensyaratkan fatwa hanya dikeluarkan oleh golongan lelaki sahaja, melainkan pengecualian diberi kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada je mufti wanita seperti zaman sahabat meminta fatwa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah mujtahid. Dan seterusnya itu kita pergi kepada penerangan yang mana berkaitan dengan mujtahid. Mujtahid ini terbagi kepada dua, yang mana syarat umum dan juga syarat ta'iliyah. Apa itu syarat umum? Syarat umum pula terbagi kepada tiga, yang mana poinnya adalah Muslim, mukallaf
dan adil, seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Dan kita pergi kepada syarat ta'hiliyah, ataupun boleh kita fahamkan sebagai syarat kelayakan seseorang untuk menjawab jawatan sebagai seorang mufti. Yang pertama, perlulah ia menguasai ilmu Al-Quran seperti sebab nuzul, nasikh mansukh, uslub dan lain-lain. Yang kedua adalah menguasai ilmu berkaitan sunnah, iaitu seorang mufti perlulah mengetahui sebab urut sunnah, ilmu berkaitan matan dan sanadnya. Manakala yang seterusnya perlulah ia menguasai ilmu berkaitan dengan usul fiqh, yang mana ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbatkan hukum-hukum syarak dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. Yang seterusnya adalah menguasai permasalahan ijma' dan khilaf, ilmu berkaitan akhlak dan juga ilmu maqasid syariah. Dan yang terakhir adalah perlulah ia, seorang mufti itu, mengetahui keadaan semasa, yang mana mufti itu perlulah untuk mengambil tahu keadaan yang berlaku di sekitarnya. Jadi itu adalah poin-poin yang mana syarat ta'hiliyah ataupun syarat kelayakan untuk seorang itu menjawab sebagai jawatan seorang mufti. Jadi sekadar itu perkongsian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminuddin bin Muhammad Yusuf. Seterusnya saya akan menyambung pertanyaan itu berkaitan wawasan keilmuan seorang mufti. Seperti yang kita tahu, seseorang yang nak menjadi mufti, dia mestilah mempunyai kapasiti ilmu yang besar. Dia mestilah mempunyai ilmu yang pelbagai. Kerana dia nak melakukan sesuatu hukum, dia perlu merujuk kepada kitab-kitab Arab dan sebagainya. Contohnya, dia perlu pakar dalam selok-belok bahasa Arab, dalil hukum, syarak ragam manusia. Ada kepakaran menggali dan merumuskan hukum berdasarkan kaedah ijtihad, arif dan faham pendapat para ulama terdahulu dalam pelbagai mazhab. Jadi nak simpulkan bahawa seorang mufti tu dia nak keluarkan satu hukum. Jadi dia nak merujuk kepada kitab-kitab Arab, dia perlulah pakar bahasa Arab. Lepas tu setelah itu, contohnya kalau kita tengok kepada enactment untuk mengeluarkan satu fatwa, mufti perlulah tengok kepada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Lepas tu kalau tak sesuai, tengok kepada qaul mu'tamad mazhab yang lain. Kat sinilah mufti perlu pakar tahu pendapat para ulama mazhab yang lain. Lepas tu kalau tak sesuai juga, kena ijtihad. Mufti perlulah tahu juga untuk merumuskan hukum berdasarkan kaedah ijtihad. Jadi kat sini menunjukkan mufti itu perlu mempunyai kapasiti ilmu yang besar untuk melayakkan dia untuk menjadi mufti. Terusnya kita pendapat ulama mengenai ilmu mufti. Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan tidak halal untuk berfatwa jika tidak arif kitab Allah Al-Quran dan ilmu agama yang lain. Jadi beliau berpendapat bahawa seorang itu nak mengeluarkan fatwa tak halal kalau dia tak arif kitab Allah Al-Quran. Lepas tu manakala Imam Ahmad Ibn Hanbal juga mengatakan seseorang yang menawarkan untuk mengeluarkan fatwa, dia kena tengok 5 perkara, iaitu dia perlulah mempunyai niat yang ikhlas. Jadi kalau dia ada niat yang ikhlas, Allah akan memberi jalan yang mudah, memberi petunjuk kepadanya untuk mengeluarkan satu hukum ataupun fatwa. Seterusnya adalah mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai keyakinan yang teguh. Segala pendapat yang dikeluarkan dia mestilah yakin, tak boleh ragu-ragu. Lepas tu tidak bergantung pada orang lain, cukup maklumat adat istiadat dan selok-belok kehidupan manusia. Jadi kat sini nak kata bahawa mufti nak keluarkan satu fatwa, dia mestilah tengok kepada keadaan semasa, corak semasa untuk mengeluarkan sesuatu hukum, sesuai ke tak sesuai. Seterusnya iaitu akhlak seorang mufti. Jadi seseorang yang berilmu tidak menjamin dia layak untuk menjadi mufti jika dia tidak punya akhlak yang baik. Jadi dia mesti seiring. Kalau dia ilmu yang banyak, akhlak yang baik, barulah
barulah dia layak untuk menjadi seorang mufti. Kita tengok yang pertama, tidak menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan duniawi. Contohnya, dia tak guna agama untuk mencari kepentingan dia sendiri. Cari wang, nama dan sebagainya. Pangkat dan sebagainya. Lepas tu, tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi, dia kena sampaikan segala perintah dan suruhan Allah. Lepas tu, mestilah bersifat warak dan zuhud sebagai contoh dan tauladan kepada manusia. Jadi, dia mestilah tunjuk sifat yang baik kepada masyarakat. Lepas tu, tidak hanya menyuruh orang lain melakukan apa yang disuruh. Jadi, dia nak mengajak orang, mufti nak ajak orang buat kebaikan. Jadi, dia mestilah turut buat kebaikan. Jangan dia suruh orang buat baik, tapi dia buat sebaliknya. Yang last sekali adalah mufti mestilah berfikiran terbuka. Okey, contohnya betul ansur, terima teguran. Jika mufti tu buat kesalahan, dia kena terima teguran daripada pihak yang lain. Lepas tu terima idea dan pendapat daripada contohnya dalam mesyuarat ahli-ahli jawatan kuasa yang lain bagi pendapat dan idea, dia mesti terima. Macam tu. Sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Mawadah binti Muhammad Sarnin. Nombor matrik 055115. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat pelantikan mufti di Malaysia. Okey, sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia terdapat 14 buah negeri di mana setiap negeri mempunyai mufti masing-masing. Okey, pelantikan mufti di setiap negeri adalah sama, iaitu dilantik oleh sultan ataupun raja. Tetapi terdapat 3 negeri yang berlainan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu negeri Melaka, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan. Okey. Pelantik di mana 3 negeri ini pelantikan mufti ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah menerima persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri ataupun Yang di-Pertua Negeri. Okey, pelantikan mufti di setiap negeri adalah sama, iaitu mengikut enakmen yang tertentu berdasarkan negeri masing-masing. Okey, berdasarkan kepada enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Seksyen 44, iaitu yang pertama, Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor. Okey, yang kedua, pelantikan mufti dan timbalan mufti hendaklah disiarkan dalam warta. Yang ketiga, apabila seksyen ini mula berkuat kuasa, orang yang menjadi mufti dan timbalan mufti ini bagi negeri Selangor sebelum sahaja seksyen ini mula berkuat kuasa, hendaklah disifatkan telah dilantik di bawah seksyen ini sebagai mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor dan hendaklah terus memegang jawatan itu. Okey. Seterusnya, pelantikan mufti yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu negeri Melaka. Okey, enakmen dia berbeza sedikit dengan enakmen negeri-negeri yang dilantik oleh Raja dan Sultan, iaitu berdasarkan enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002 Seksyen 32 ada menjelaskan. Okey, yang beza adalah yang satu, yang lain tu sama je, sebab dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong kan. Okey, Yang di-Pertuan Agong atas nasihat pihak berkuasa negeri selepas berundi dengan majlis boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Melaka. Okey, ada satu negeri yang sedikit berlainan enakmennya dengan negeri yang lain, iaitu negeri Sabah. Dia meletakkan syarat yang lebih terperinci untuk menjadi mufti dan timbalan mufti pada negeri tersebut. Okey, hal ini berdasarkan dalam enakmen Fatwa Negeri Sabah 2004 Seksyen 4. Okey, yang pertama, Yang di-Pertua Negeri atas syur majlis dengan persetujuan menteri boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti kerajaan bagi negeri. Yang kedua, YDPA atas silap. Yang di-Pertua Negeri atas syur majlis selepas berundi dengan mufti boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi timbalan mufti kerajaan bagi negeri. Okey, yang ketiga, yang syarat yang ketiga ni lah dia berbeza dengan enakmen yang lain, iaitu seseorang layak dilantik di bawah subseksyen -1 dan -2 jika dia
seorang warga negara. Yang kedua, seorang yang arif iaitu alim tentang hukum syarak. Dan yang ketiga adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang undang-undang Islam yang berkuasa di negeri. Okey. Saya dapat simpulkan pelantikan mufti di Malaysia ini adalah kelayakannya adalah diiktiraf dengan merujuk dengan syarat-syarat yang ada yang terdapat dalam enakmen bagi setiap negeri masing-masing. Okey. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Zakiah binti Muhammad Fikri, nombor matrik 056393. Seterusnya, kerelevan mufti negara di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia adalah salah satu negara yang ada ramai mufti, iaitu sebanyak 14 mufti di setiap negeri. Berbeza dengan negara lain seperti Jordan, Mesir dan Arab Saudi yang mempunyai mufti negara. Kedudukan setiap institusi fatwa ini dia berbeza di antara negara yang lain kerana ia dipengaruhi oleh sistem hukum, sistem pemerintahan dan juga pentadbiran. Bagi negara yang mempunyai mufti negara ni, dia mengasingkan institusi fatwa dengan sistem pemerintahan, manakala Malaysia ni dia meletakkan institusi fatwa di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Disebabkan Malaysia ni mempunyai ramai mufti, maka dia berlaku beberapa konflik di antara institusi fatwa tersebut. Konflik yang berlaku di antara institusi fatwa iaitu adalah konflik antara institusi fatwa kebangsaan dengan institusi fatwa negeri, dan juga konflik di antara institusi fatwa negeri dan juga negeri yang lain. Seterusnya, faktor konflik fatwa berlaku. Di antara salah satu faktornya ialah metodologi fatwa yang berbeza, di mana pengeluaran hukum yang berbeza mengenai sesuatu permasalahan. Antara contoh yang kita boleh lihat iaitu dalam enakmen antara negeri Perlis dengan negeri-negeri yang lain, yang mana peruntukan enakmen fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis berasaskan Ahli Sunnah wal Jamaah tanpa terikat dengan mana-mana mazhab, serta sumber ambilan hukumnya juga berbeza. Perkara ini berbeza dengan Jawatankuasa Mufti negeri yang lain, yang mana mereka menekankan penggunaan mazhab Syafi'i dalam fatwa-fatwa negeri. Disebabkan ada metodologi fatwa yang berbeza di antara negeri, ia akan menimbulkan kekeliruan terhadap sesuatu hukum yang dikeluarkan. Sedangkan masyarakat menjadikan mufti ini sebagai tempat rujukan untuk mengetahui sesuatu hukum. Seterusnya, di antara faktor konflik yang lain iaitu adalah konflik perundangan dengan penguatkuasaan antara negeri. Seperti mana yang kita tahu, apabila sesuatu fatwa itu diwartakan, ia menjadi satu undang-undang yang perlu dipatuhi kerana fatwa yang dikeluarkan itu akan mengikat masyarakat yang berada di tempatnya untuk mematuhi fatwa tersebut. Tetapi apabila wujudnya perbezaan di antara fatwa bagi setiap negeri, contohnya apabila sesebuah negeri itu dia memfatwakan pengharaman mengenai sesuatu perkara, tetapi negeri lain dia mengharuskannya, maka masyarakat yang tidak mahu mengikut fatwa tersebut dan dia nak bebaskan diri daripada penguatkuasaan fatwa tersebut, jadi dia akan berpindah ke negeri yang mengharuskannya, menjadikan autoriti fatwa itu dilihat lemah, yang mengakibatkan kewibawaan mufti itu tercabar kerana dia terdedah kepada kritikan dan konflik penerimaan dalam kalangan masyarakat terhadap sesuatu hukum. Jadi, untuk menumbuhkan jawatan mufti negara dengan jabatan mufti negara adalah tidak relevan di Malaysia kerana Malaysia telah mempunyai institusi fatwa kebangsaan iaitu Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia iaitu MKI. Seperti mana yang kita tahu, penumbuhan MKI ini adalah salah satu inisiatif utama dalam memastikan segala aktiviti selok-belok kerja dan pentadbiran agama Islam di negara Malaysia diselaraskan. Ini kerana jawatan kuasa ini merupakan badan pengeluar fatwa di peringkat kebangsaan atas apa-apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh majlis-majlis raja. Dan juga tujuan utama MKI ini adalah untuk mengelakkan ataupun mengurangkan berlakunya perselisihan dan perbezaan dalam urusan pentadbiran agama di antara negeri-negeri di Malaysia. Selain itu, antara sebab tidak relevannya diadakan jawatan mufti negara di Malaysia adalah adat istiadat dan uruf di setiap negeri itu berbeza. Maka setiap hukum yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada realiti semasa yang biasanya merujuk kepada budaya, adat ataupun uruf serta keperluan sesebuah masyarakat di sesuatu tempat. Jadi, wajarlah kalau berlaku ketidakseragaman dalam fatwa yang dikeluarkan bagi setiap negeri. Jadi, ini menunjukkan bahawa perlunya mufti di setiap negeri kerana hukum yang dikeluarkan oleh ulama dan qadhi di sesuatu tempat adalah lebih layak untuk mengeluarkan fatwa berbanding dengan ulama yang berada di tempat lain ataupun jauh daripada sesuatu kawasan, atas sebab kefahamannya di sesuatu tempat, dan mufti ini dia perlu mempunyai maklumat yang cukup
tentang adat istiadat dan selok-belok mengenai kehidupan masyarakat setempat. Ini kerana fatwa boleh diubah untuk disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Seperti mana yang kita boleh lihat pada zaman Imam Syafi'i sendiri, yang mana dia mempunyai qaul qadim dan juga qaul jadid dalam fiqhnya, yang berasaskan kepada perbezaan tempat yang berlaku di Hijaz dan juga di Mesir. Jadi tidaklah relevan mufti negara untuk ditubuhkan di Malaysia kerana kita telah mempunyai MKI yang mana dia membincang dan menimbang serta menguruskan fatwa-fatwa di antara negeri. Jadi kita perlu penambahbaikan dalam MKI supaya institusi fatwa ini lebih kukuh agar kewibawaan dan kebersalannya tidak lagi dipersoalkan. Wallahu a'lam. Seterusnya, implikasi pelantikan mufti negara di Malaysia. Dari segi keputusan hukum, kesan yang kita boleh lihat, ia boleh menambahkan lagi bilangan orang-orang yang mampu mengeluarkan hukum syarak yang mana boleh membantu masalah harian masyarakat. Seterusnya, mufti negara ini boleh memimpin mufti-mufti di setiap negeri dalam perihal mengeluarkan hukum. Seterusnya, mufti negara dapat membantu mufti di setiap negeri dengan mengadakan persepakatan dalam menyelidik hukum-hukum. Ini kerana bukanlah semua mufti yang ada kelulusan akademik yang disyaratkan dan bukan semua yang berlatar belakangkan syariah. Dan sekiranya ada mufti negara ini yang mungkin boleh meraihkan pelisahan kelulusan akademik ini pada setiap negeri, dan ia boleh menyimpulkan satu kefahaman yang mana boleh difahami oleh setiap mufti di setiap negeri. Seterusnya, mufti negara ini boleh memudahkan tugas-tugas mufti dan juga memaskinikan perkara hukum untuk disemak dengan lebih tersusun dan cepat. Seterusnya, mufti negara ini mungkin mampu menyelaraskan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh setiap negeri dengan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Terdapat perbezaan antara fatwa yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa negeri dengan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Itu dari segi pendekatan hujah yang digunakan. Dan disebabkan ini, ia boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat mengenai perbezaan hukum. Oleh itu, dengan adanya mufti negara, mungkin ia mampu menambahkan lagi, membantu lagi dalam kerja penyelarasan. Seterusnya, istinbat hukum memerlukan kepada keahlian ijtihad, kemahiran serta kebijaksanaan para mufti. Namun sebahagian mufti sahaja yang mungkin boleh mengatasi keadaan ini. Ada juga yang di kalangan mereka yang lebih selesa dengan status mufti nakil. Itu mufti nakil ini adalah mufti yang berpengetahuan luas mengenai hukum-hukum, akan tetapi tidak meletakkan dirinya pada status mujtahid. Oleh sebab itu, penyelarasan fatwa ini berasaskan kepada fatwa jama'i, yang mana cara ini adalah satu cara untuk menjadikan fatwa ini lebih diterima oleh masyarakat. Sekiranya mufti negara dilantik, mungkin kerja penyelarasan ini akan bertambah lebih baik kerana mufti ini mungkin boleh menggabungkan setiap mufti di setiap negeri itu mempunyai kemahiran dan kebijaksanaan masing-masing, dan mufti negara ini mungkin boleh mengetuai macam bagaimana untuk mengimbangi dan menerima dan menggabungkan satu cara yang baiklah antara setiap mufti itu, dan ia membantu kepada kerja penyelarasan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Manakala pelantikan mufti negara di Malaysia dari segi undang-undang pula, dan pertamanya kita merujuk pada penubuhan muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan jawatan kuasa fatwa negeri, yang mana muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan ini ahli-ahlinya terdiri daripada mufti di setiap negeri. Jawatan kuasa fatwa negeri ini pula dipengerusikan oleh mufti negeri masing-masing. Oleh itu, keperluan untuk melantik mufti negara itu tidaklah wajar buat masa sekarang kerana tiada bidang kuasa yang khusus ataupun yang boleh diselitkan kepada mufti negara. Seterusnya, kedua institut ini iaitu muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan juga ahli jawatan kuasa fatwa negeri ini berperanan sebagai medium untuk menyelaraskan dan menyeragamkan fatwa di negeri-negeri. Dan ahli-ahli muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan juga ahli jawatan kuasa fatwa negeri ini juga mengikut satu kaedah tertentu dalam proses istinbat suatu fatwa ini. Misalnya penggunaan teori usul fiqh dan kaedah mura'ah al-khilaf. Mura'ah al-khilaf ini bermaksud mengutamakan hujah dan pendapat mujtahid lain berbanding hujah dan pendapat sendiri. Oleh itu, fungsi setiap institut ini, kedua-dua institut ini bersesuaianlah dengan anjuran kaedah mura'ah al-khilaf, di mana walaupun jabatan mufti ini di setiap negeri
di setiap negeri di Malaysia ini berhak untuk mengeluarkan fatwa di negeri masing-masing, mereka juga perlu meraihkan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan demi kemaslahatan awam. Oleh itu, sekiranya mufti negara dilantik sekalipun, maka tiada perbezaan ketara sekiranya ada maupun tiada mufti negara, kerana institut ini pun sudah terdapat institut yang ditubuhkan bagi menyeragamkan fatwa ini. Dan sekiranya ada mufti negara sekalipun, ia mungkin masih menggunakan kaedah yang sama, kerana hakikatnya kita sudah mempunyai mufti di setiap negeri. Seterusnya, pelantikan mufti negara ini mungkin mengurangkan atau menghadkan bidang kuasa mufti di setiap negeri, kerana mungkin ada syarat-syarat ataupun penyelarasan fatwa yang tertentu yang menyebabkan mereka mufti di setiap negeri ini terbatas untuk menggunakan kepakaran dalam mengeluarkan fatwa. Akhir sekali, fungsi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai MKI yang membantu dalam mengurangkan berlakunya pertembungan dan perbezaan dalam urusan pentadbiran agama Islam antara negeri-negeri di Malaysia. Oleh itu, MKI ini sudah dipengungsikan oleh Perdana Menteri Malaysia, yang mana tiada ruang untuk mufti negara bagi memainkan peranan dalam pentadbiran agama Islam atau undang-undang. Kesimpulannya, pelantikan mufti negara di Malaysia ini adalah tidak relevan, kerana sudah terdapat institut-institut yang khusus untuk melaksanakan hak bagi hal ehwal pentadbiran Islam ini serta bahagian-bahagian fatwa. Adapun sekiranya mufti negara itu wujud untuk mengeluarkan hukum semata-mata, ia mungkin akan menambahkan lagi kekeliruan di kalangan masyarakat awam sekiranya tiada proses yang sistematik. Sebagai kesimpulan, perbincangan berkaitan mufti negara dan kerelevaannya di Malaysia ini dapat dilihat daripada konteks yang berbeza berbanding mufti negara di luar negara, yang mana telah diterangkan oleh sahabat saya, iaitu Cik Zakia. Contohnya di Malaysia, mempunyai mufti di setiap negara yang berbeza dengan negara lain seperti Mesir, Jordan dan Arab Saudi. Kewujudan mufti negara di Malaysia akan menimbulkan perselisihan pemahaman masyarakat dalam menerima fatwa. Maksudnya di sini, ini dapat kita melihat di Malaysia yang mana telah wujudnya Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam iaitu MKI, di mana jawatan kuasa ini sebagai badan yang mengeluarkan fatwa di peringkat kebangsaan. Isu perselisihan faham dalam fatwa ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik.